Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili grup ini akan memperkenalkan diri masing-masing. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syarifan Bezruddin daripada Departemen Geologi 1. Seterusnya saya akan memperkenalkan sahabat saya. Nama saya Abdul Hadi bin Rosli. Nama saya Muhammad Faris Haikal bin Udin. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Sambut. Nama saya Muhammad Syarafuddin bin Abu Hassan. Okey. Kami mendapat tajuk dalam penghayatan akidah kali ini iaitu kepentingan akidah dalam diri setiap Muslim. Ini adalah table of content yang terdapat dalam slide kami. Yang pertama ialah pengenalan tentang akidah. Yang kedua, penyataan masalah. Yang ketiga, kaedah kajian. Yang keempat, dapatan kajian. Yang kedua, cadangan semuanya. Dan yang terakhir ialah penutup. Kami akan mula terlebih dahulu dengan ekstrak. Oleh itu saya akan mempersilakan sahabat saya Abdul Hadi untuk membentangkannya. Ekstrak adalah akidah atau keyakinan, merupakan unsur rohani manusia yang paling besar peranannya dalam dan paling banyak mengeluarkan instruksi kepada anggota jasmani untuk melakukan suatu perbuatan. Akidah yang benar akan melahirkan manusia yang benar. Akan tetapi kalau sudah salah, maka perbuatan manusia yang ditimbulkannya menjadi salah pula. Akhlakul karimah mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan ketertiban dan keharmonisan aktiviti kehidupan manusia. Oleh kerana itu, usaha ke arah perbaikan akhlak merupakan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, rumah tangga dan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh kerana itu, akidah Islam mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pendidikan dan perbaikan akhlak manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Bab 1, pengenalan. Saya akan mempersilakan sahabat Faris untuk membentangkan pendahuluan. Pendahuluan. Akidah Islamiah dalam ikatan manusia antara Allah SWT sebagai Rabb semesta alam dan bumi sebagai kurniaan Allah untuk disyukuri. Simpulan ini semestinya disertai dengan pengakuan syahadah atau persaksian baik secara lisan maupun perbuatan. Tanpa persaksian yang kuat, maka persaksian itu terbatal. Makna iman adalah pembenaran secara pasti, tasdik al-jazim, sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Jika pembenaran saja tanpa disertai dalil, tidak digolongkan iman, kerana tidak termasuk pembenarannya yang pasti kecuali apabila bersumber dari dalil. Jika tidak disertai dalil, maka tidak ada kepastian. Tajuk tugasan. Kepentingan akidah dalam setiap diri Muslim adalah satu kewajipan yang dituntut oleh Allah SWT. Seterusnya, akidah penting untuk membezakan seseorang itu Islam ataupun tidak. Ia juga mencerminkan akhlak dalam diri seseorang itu. Objektif tujuan, objektif tugasan. Yang pertama, memantapkan keimanan dan keyakinan di dalam hati tentang kewujudan Allah SWT. Yang kedua, dapat mengenal pasti ajaran akidah yang salah. Yang ketiga, menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat kelak. Nombor 4, mempertahankan akidah daripada dirasaki oleh ajaran yang menyeleweng. Definisi tugasan. Saya serahkan kepada Syarafuddin untuk membentangkan. Definisi tugasan. Akidah perikatan terbitkan kata kerja apakah mengikat atau menyimpulkan kualiti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang unik dan tidak mudah terduga dan tidak mudah pengaruh lalu
terjejas teruk, tidak mudah terurai angkara pengaruh manapun, sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang. Bab 2. Penyataan masalah. Yang pertama, Penyataan masalah yang pertama adalah pada masa kini, remaja kurang pengetahuan akidah kerana kurang mengambil tahu dan ibu bapa tidak menerapkan unsur agama dalam pembesaran anak-anak. Permasalahan yang kedua, remaja pada masa kini telah terbiasa dengan pergaulan bebas yang menyebabkan mereka terpesong dari landasan agama. Penyataan masalah yang ketiga, teknologi juga banyak mempengaruhi minda para remaja seperti TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya. Penyataan masalah yang keempat, kawan-kawan juga menjadi peranan dalam mencorakkan akidah dalam diri remaja pada masa kini. dan penyataan masalah yang terakhir. Terdapat banyak aliran sesat pada masa kini seperti Wahabi dan juga Syiah. Bab 3. Kaedah kajian. Terdapat 3 kaedah kajian yang kami gunakan. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Sudah semestinya sumber-sumber yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis pasti akan dijadikan sebagai bahan rujukan yang mutlak kerana Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT. Yang kedua, internet. Kami menggunakan Google Chrome untuk mendapatkan maklumat yang agak sulit didapatkan di dalam bahan rujukan yang lain. Yang terakhir, buku dan risalah. Kami pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat dari pelbagai buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Bab 4. Dapatkan kajian. Nombor 1. Pada masa kini, remaja kurang pengetahuan akidah kerana kurang mengambil tahu dan ibu bapa tidak menerapkan unsur agama dalam pembesaran anak-anak. Ini kerana remaja kurang berminat dalam mengambil tahu tentang akidah kerana mereka lebih tertarik dengan hiburan duniawi berbanding ilmu agama. Seterusnya, ibu bapa lalai dengan kerja sehingga mengabaikan tanggungjawab serta tidak menitik beratkan perihal agama Islam terhadap anak-anak mereka, mengakibatkan anak-anak kekurangan kefahaman akidah. Yang kedua, remaja pada masa kini telah terbiasa dengan pergaulan bebas dan menyebabkan mereka terpesong dari landasan agama. Ini jawapan daripada kenyataan yang kedua. Perkara ini berlaku disebabkan ibu bapa tidak menjaga atau tidak mengambil tahu tentang aktiviti anak-anak yang menyebabkan mereka terpengaruh dengan budaya luar, seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, merokok, minum arak, menonton video, lucah dan pergi ke kelab malam. Penyataan masalah nombor 3 adalah teknologi juga banyak mempengaruhi minda para remaja seperti TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya. Ianya kerana kebanyakan ibu bapa zaman sekarang memberi anak mereka gadget untuk mengelakkan anak mereka melakukan perkara yang tidak diingini. Dengan itu, anak-anak pada masa ini terpengaruh dengan permainan video, filem dan muzik. Keempat, kawan-kawan juga menjadi peranan mencorakkan akidah dalam diri remaja pada masa kini. Jawapannya, remaja pada masa kini banyak mengalami tekanan kerana masalah keluarga, pembelajaran dan sosial. Oleh itu, mereka memilih untuk mengikuti rakan sebaya yang negatif dan mengambil langkah mudah untuk menghilangkan tekanan mereka dengan mengambil bahan terlarang seperti radar dan ketuk. Penyataan masalah yang terakhir. Terdapat banyak aliran sesat pada masa kini seperti Wahabi dan Syiah. Jawapannya ialah segelintir remaja pada masa kini terpengaruh dengan golongan Wahabi dan Syiah.
Ini kerana kekurangan pemahaman tentang agama Islam. Arahan pula remaja dulu disebabkan segelintir penceramah memberikan pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Oleh itu, remaja yang tidak faham tentang agama akan mengambil pendapat yang paling mudah bagi mereka tanpa mengkaji pendapat yang lain. Bab 5, cadangan dan sumbangan terhadap masyarakat. Cadangan. Masyarakat perlu sedar bahawa kefahaman akidah adalah perkara yang sangat penting dalam diri setiap orang Islam. Masyarakat Islam perlulah memberi teguran atau nasihat kepada golongan yang kekurangan kefahaman agama. Umat Islam perlulah berkongsi atau menyampaikan ilmu dan dakwah terhadap golongan muda pada masa kini. Seterusnya, kerajaan pula perlu menitik beratkan tentang agama kepada masyarakat dan memperkuasakan undang-undang syariah di negara ini. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan terhadap aktiviti anak-anak mereka dalam bersosial. Cadangan kami, masyarakat hendaklah mempelajari ilmu agama, bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekeliling kita. Selain itu, bersama keras melakukan amalan perbuatan yang baik secara ikhlas. Di samping itu, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan merenungi maknanya. Hari sekali mempelajari sirah Nabawiyah dan mempelajari Asmaul Husna serta sifat-sifat Allah. Sumbangan. Pihak berkuasa perlu mengadakan kempen kesedaran tentang akidah kepada semua masyarakat. Seterusnya, menyebarkan risalah kepada orang ramai tentang kepentingan akidah. Tambahan pula, pihak berkuasa perlu menyumbang dana untuk mengadakan majlis agama atau menyambut hari peristiwa Islam secara besar-besaran. Di samping itu, masyarakat perlulah melibatkan diri dalam majlis yang telah dianjurkan oleh pihak kuasa. Dengan demikian, masyarakat akan lebih didedahkan dengan ajaran agama yang sebetulnya. Selanjutnya ialah memperkasakan subjek agama seperti tasawuf. Akhir sekali, sesetengah masyarakat yang keliru tentang agama dapat meningkatkan kefahaman mereka. Dengan ini, tidak ada ketidakfahaman akidah dan kekeliruan tentang agama. Bab 6, penutup. Rumusan. Akidah dari segi bahasa bermaksud kepercayaan yang kukuh. Pada istilah muda, akidah ialah kepercayaan dan keyakinan dan mantap tentang kewujudan Allah SWT serta sifat-sifat kesempurnaannya berasaskan dalil-dalil nafsi dan akidah. Akidah yang sebenar adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebarang kepercayaan atau amalan yang bukan datang daripada kedua-duanya yang berkaitan dengan akidah adalah tidak betul dan membawa kepada kesesatan. Guru pendidikan Islam hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memastikan akidah umat berada di landasan yang betul. Masyarakat Islam hendaklah sentiasa diingatkan agar mentauhidkan Allah dalam semua perkara, sentiasa berkeyakinan teguh kepada kewujudannya, keesaannya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, guru pendidikan Islam juga boleh mengajak masyarakat melalui bimbingan agar semua umat menunjukkan keyakinan dan keimanan terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah, menghindarkan diri daripada perkara khurafat dan syirik yang akan membawa kepada kerosakan akidah
akhirnya, guru pendidikan Islam juga boleh mengajak orang ramai mendekati Islam dengan berhikmat dan bijaksana. Akidah yang benar akan memastikan segala amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang salah menyebabkan amal ibadat yang sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru pendidikan Islam boleh menyuruh masyarakat agar mendalami isi Al-Quran kerana bagaimana ini dijadikannya. Pemaja ini akan menguatkan lagi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 185 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. nilai murni. Terdapat 4 nilai murni. Nombor 1, kita haruslah berpengetahuan luas dan bijaksana, bertindak berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah dan Alam Syahadah, serta dapat memberi alasan yang munasabah dan bukti yang sesuai. Nilai murni yang kedua adalah kita mestilah berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata, mampu membuat pertimbangan, keputusan dan tindakan dengan cepat dan tepat, berlandaskan ilmu nakli dan akli. Nilai murni yang ketiga, kita wajiblah pintar, cerdas dan berkemampuan memahami serta mengakui sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat adalah kita mestilah berpegang teguh kepada kebenaran serta sentiasa menegakkan kebenaran dengan hikmah. Sekian, terima kasih.